Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 4 Okey, hari ini kita akan sambung belajar tentang bunyi dan cikgu akan terangkan balik untuk mereka yang tak ada pada Google Meet minggu lepas Okey, kita buka muka surat 111, sajuk unit 6 ialah bunyi. Okey. Soalan tanya, apakah bunyi yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di bawah? Okey. Tengok ada beberapa situasi, ada orang menyanyi, bunyi horn, bunyi peniaga menarik perhatian pembeli, bunyi kucing dan juga bunyi burung Okey, seterusnya getaran dan bunyi. Faris dan rakan-rakannya membuat persembahan pancaragam di sekolah. Perhatikan situasi di bawah. Okay. Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Okay. Bunyi kita boleh hasilkan dengan beberapa cara. Pertamanya ialah tiupan. Kita baca sikit. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Okay. Dua, ketukan. Apabila xylofon diketuk, bar xylofon bergetar. Okay. Pertama tadi tiup dengan cara meniup. Kedua, ketukan. Ketiga, tepukan. Kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Okay, bergetar. Petikan atau gesekkan. Tali yang dipetik atau digesek bergetar. Jadi bila kamu petik ataupun gesek tali gitar, dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Okay. Jadi soalan tadi tanya, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Bunyi boleh dihasilkan dengan 1, 2, 3, 4 cara. Dan bunyi dihasilkan oleh getaran. Bila ada getaran barulah terhasilnya bunyi. Kalau tak ada getaran, bunyi tidak akan terhasil. Kamu bercakap pun terhasil disebabkan oleh getaran. Okey, seterusnya menghasilkan bunyi ni kamu boleh cuba kat rumah gunakan hanger besi hanger yang ni pun kurang dengar lah. Kalau kamu nak dengar, gunakan hanger atau penyangkut baju yang betul-betul daripada besi, yang tidak disalut dengan plastik, yang betul-betul besi yang dulu punya zaman dulu punya. Okey, kita letakkan hujung dia dengan benang yang sama panjang. Letakkan benang tu nanti gulungkan hujung benang tu sikit. Lepas tu letakkan di bahagian telinga dan suruh kawan kamu ataupun adik-adik kamu ketukkan penyangkut baju tu. Kamu akan rasa, kamu akan dengar bunyi dan juga kamu akan rasa bunyi itu dalam bentuk getaran. Okey. Seterusnya, bunyi bergerak. Bunyi ni dia macam cahaya, dia juga bergerak. Dia macam kita juga, dia boleh bergerak, tapi pergerakan dia adalah berbeza. Okey, mari kita baca. Faris, Teruni dan Meilan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mengapa? Okey, ini ada orang menjual aiskrim. Ini adalah gelombang bunyi tu. Okey. Faris, Teruni dan juga Meilan boleh dengar. Faris kat sini, Teruni kat sini, Meilan kat ujung sana. Tapi semua tiga-tiga ni boleh dengar bunyi loceng aiskrim ni. Kenapa? Walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi bergerak, cara bunyi bergerak adalah bunyi bergerak ke semua arah. Okay, ini kata kunci dia, bunyi bergerak ke semua arah. Sama juga dengan situasi kita di sekolah. Kalau loceng sekolah berbunyi, satu sekolah boleh dengar walaupun kita berada di kedudukan yang berbeza-beza, sebab bunyi bergerak ke semua arah. Jadi kita tahulah tandanya bila bunyi itu mungkin waktu tu adalah waktu rehat. Okey, loceng seterusnya waktu tu adalah waktu balik Okey, bunyi bergerak ke semua arah. Satu lagi sifat bunyi ialah bunyi boleh dipantulkan. Dulu cikgu dah ajar, cahaya boleh dipantulkan, bunyi juga sebenarnya boleh dipantulkan.
Contohnya, Faris dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah baharu. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Okey, kita kalau masuk ke dalam satu bilik yang kosong, dewan ke rumah kosong ke, kita akan dengar balik suara kita ketika kita bercakap. Okey, contohnya Faris ni dia cakap hello, lepas tu dia dengar suara dia diulang kembali, hello. Okey, sebabkan bunyi dipantulkan. Macam mana bunyi ni boleh dipantulkan? Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey, bunyi akan dipantulkan apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras. Ingat, permukaan keras macam dinding yang keras, dia akan menyebabkan bunyi itu dipantulkan semula. Tengok ni contoh, bunyi ni bergerak dalam bentuk gelombang, macam ni lah, dan terkena permukaan yang keras ni, dan dia akan dipantulkan semula. Okey, dia dipantulkan semula, bunyi pun dipantulkan semula. Maka kamu dengarlah apa yang kamu cakap tadi, kamu akan dengar ulangan semula. Okey, perhatikan contoh di bawah. Menjerit dalam gua, ni bunyi yang bergerak dan bunyi yang dipantulkan. Arah bunyi bergerak dekat dalam dewan yang kosong, bunyi yang dipantulkan. Okey, pantulan bunyi ni penting dalam kehidupan kita dan hidupan di sekeliling kita. Kita tengok fenomena pantulan bunyi. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Apakah fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Okey, tengok contohnya ialah fenomena pertama ialah gema. Gema ni ialah yang cikgu bagi contoh tadi, bila kita bercakap dan bunyi itu terkena pada permukaan yang keras. Contohnya, pemuda ni bercakap pada permukaan dinding batu yang keras dan dia pun terdengar balik pantulan suara dia. Okey, seterusnya ialah fenomena kedua, ialah nama dia ultrasonic. Pernah dengar tak perkataan ultrasonic? Ultrasonic itu apa? Ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus. Ultrasonic ialah sejenis bunyi tetapi dalam frekuensi yang tidak boleh didengar oleh alat pendengaran awak, iaitu telinga. Telinga manusia tak boleh dengar, tapi telinga sesetengah haiwan boleh dengar bunyi ni. Ini adalah ciptaan Tuhan lah bunyi ni. Jadi haiwan apa yang boleh dengar bunyi ultrasonik ni? Bunyi haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan juga ikan paus. Kalau kita dekat-dekat dengan dia, kalau yang bunyi yang kita boleh dengar tu bukan ultrasonik lah, tapi bunyi yang kita tak dengar, dia sedang membuat bunyi yang namanya ultrasonik yang manusia tak boleh dengar, tapi dia dan juga haiwan yang sama spesies dengan dia ataupun haiwan-haiwan lain boleh dengar bunyi ultrasonik ni. Apakah bagaimanakah haiwan ini menggunakan bunyi ultrasonik ni yang tak boleh didengar oleh manusia ni? Okay, contohnya kelawar. Kelawar ni dia nak kesan mangsa. Kelawar kan duduk dalam gua yang besar, gua yang gelap. Jadi dia pun nak mengenal, nak tahu mana mangsa dia, sejauh mana dia kena terbang untuk dapat tangkap mangsa dia. Dia akan keluarkan bunyi. Ultrasonik. Bunyi ultrasonik terkena permukaan rama-rama ni dan dia akan dipantulkan semula. Okey. Bila bunyi dipantulkan ni, haiwan ni ada kelebihan. Bila bunyi tu dia boleh tafsirkan, bunyi tu cepatlah dipantulkan dekat dia balik kan. Jadi dia tahu mangsa dia dekat je kat depan. Jadi dia hanya perlu bergerak sedikit untuk tangkap makanan dia. Kalau bunyi ni mungkin jauh lagi, dipantulkan balik, dia boleh target. Dia boleh tengok, depan sana ada rezeki makanan dia kat ujung sana. Dia pun bergerak lebih jauh. Sama juga dengan ikan paus.
Ikan paus ni dia boleh kesan apa benda yang berada di depan dia dengan mengeluarkan bunyi. Dia keluarkan bunyi ultrasonik, tapi kita tak dengar dia keluarkan bunyi ultrasonik. Katakan dia terkena pada permukaan paus yang lain, dia akan dipantulkan semula. Jadi ikan paus tu okey, depan dia ni ada mungkin musuh dia, atau mungkin kawan dia, atau mungkin makanan dia kat depan ni. Dia boleh bajet dengan mentafsirkan bunyi pantulan ultrasonik yang dia hasilkan tadi. Sama juga dengan ikan lumba-lumba, dia ada mengeluarkan bunyi ultrasonik yang mana dia boleh tahu apa yang ada di depan dia dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Okey. Seterusnya ialah, ini yang kedua, ultrasonik. Yang ketiga ialah sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Manusia juga menggunakan teknologi bunyi ultrasonik ni, tapi manusia tak boleh hasilkan bunyi ni. Kita tak boleh cakap dalam nada ultrasonik. Kita hanya menggunakan alat teknologi yang boleh mengeluarkan bunyi ultrasonik. Kita tak dengar. Cuma kita dekat contohnya pada kapal layar ni, dekat skrin tu kan, nampak macam macam papan yang menunjukkan lokasi barang-barang tu. Contohnya ada kapal tenggelam kat bawah. Jadi kapal yang pengesan ni, untuk mengesan kapal ni, teknologi yang digunakan antaranya adalah sonar. Dia akan bebaskan bunyi ke bawah. Katakan terkena serpihan kapal yang tenggelam kat sini, dia akan pantul semula ke atas. Jadi komputer akan analisis bunyi itu dan menunjukkan okey, ada objek di bawah air sejauh berapa kilometer contohnya. Jadi itu adalah teknologi ultrasonik yang digunakan oleh manusia, dinamakan sonar. Okey, dua-dua ni ada ultrasonik. Ultrasonik yang digunakan oleh haiwan adalah ultrasonik. Ultrasonik yang digunakan oleh manusia dalam teknologi kapal contohnya dinamakan sonar. Jadi ingat tadi, pertama gema, kedua ultrasonik, yang ketiga adalah sonar. Okey, seterusnya bunyi ni ada dua jenis. Ada bunyi yang kita suka, ada bunyi yang akan memberikan kita kesan buruk. Bunyi yang kita suka macam biasalah, kita suka dengan muzik kan. Kita gunakan bunyi dalam banyak perkara. Bunyi sangat penting untuk hidup kita. Dalam masa yang sama, sesetengah bunyi juga kita tak suka dan akan memberi mudarat. Kita baca bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memberi, bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita? Perhatikan situasi di bawah. Situasi 1, bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Ini maknanya faedah, berfaedah. Kalau kita tak ada bunyi, kita bercakap tak keluar bunyi, jadi semua orang kena guna bahasa isyarat. Sebabkan kita ada suara, kita keluarkan bunyi untuk berkomunikasi. Tengok ni, dua orang ni bersembang, jadi dia boleh fahamlah apa yang dimaksudkan oleh dua orang insan ni. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Bunyi seperti muzik juga menghiburkan. Contoh bunyi burung pagi-pagi kan, juga adalah kategori menghiburkan, menenangkan. Ni yang berfaedah. Kedua, situasi 2, bunyi siren ambulans memberikan isyarat. Contoh siren ambulans kan, dia nak cepat sampai ke hospital menghantar pesakit, jadi akan keluarkan bunyi yang kuat. Jadi kereta-kereta yang lain kat tepi tu, kalau kamu pernah perasan, dia akan ke tepi untuk memberi laluan kepada ambulans. Dia akan ke tepi dengan segera untuk memberi laluan kepada ambulans. Ini adalah bunyi berfaedah. Bunyi sebagai tujuan untuk memberikan isyarat. Nombor 3, bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Bunyi handphone, kalau ada orang telefon kita, keluar pemberitahuan dalam bentuk bunyi, ataupun mesej pun sama, bunyi mesej kan. Jadi ataupun bunyi vibration, getaran tu kan. Handphone kita kan vibrate kan, bunyi itu bunyi juga. Jadi bunyi daripada telefon ni memberikan kita maklumat. Contoh bunyi kering-kering, maknanya ada in call, ada panggilan masuk. Kalau bunyi vibrate je, mungkin ada message yang masuk kan. Jadi dia memberikan maklumat. Ini setakat ni yang kita baca adalah bunyi yang berfaedah.
Okey, seterusnya situasi 4, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Bunyi yang bising juga, bunyi yang bising adalah bunyi yang memberi kita keburukan. Contohnya kalau di kawasan bandar, banyak kereta jam semua, kamu dengar bunyi banyak kali, kamu akan suka berkomunikasi. Bunyi yang kuat-kuat ini menyebabkan kamu terpaksa menjerit pula dengan orang yang sebelah awak supaya suara kamu didengari. Situasi kelima, ini pun keburukan juga. Bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Kalau kita dah lama tak dengar bunyi, mungkin kita seronok lah mula-mula kita dengar bunyi kereta, bunyi monorail, bunyi LRT, bunyi kereta api, bunyi kapal terbang. Bayangkan orang-orang yang hari-hari dia dengar bunyi-bunyi kenderaan awam ni, dan dia sangat memberikan mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Okey. Seterusnya, situasi 6, bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat. Kamu asyik dengar bunyi yang bising secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Ini juga keburukan bunyi. Kamu kalau hari-hari dengar bunyi yang kuat dengan kerap, kamu akan mengalami masalah pendengaran. Kamu akan mengalami pekak atau mengalami masalah sukar mendengar dengan baik. Okey, cuba kamu kenal pasti dan jelaskan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam situasi di bawah. Okey, cuba dengar, tengok kat sini yang mana berfaedah. Okey, ini berfaedah ke tak? Kalau berfaedah, tujuan dia apa? Yang ini berfaedah ke tak kalau kita dengar? Okey, ini berfaedah tak bunyi burung ni? Yang ni kucing dengan kucing ni berfaedah tak bunyi dia? Kucing dengan kucing juga berkomunikasi, tapi bunyi kita tak tahulah apa yang dia cakap kan. Tapi kamu pun tahu dia bunyi dia tu menyebabkan kucing boleh faham apa yang dimaksudkan oleh kucing yang lain. Okey. Okey, kat sini ada kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Okey. Bunyi diukur dalam unit desibel. Kalau cikgu ajar tu, kalau suhu diukur dalam unit darjah Celsius kan. Kalau panjang kita ukur dalam unit sentimeter, meter, kilometer. Kalau berat kilogram, jisim kan, kalau kilogram, gram. Tapi kalau bunyi kita ukur dia, nama unit dia adalah desibel. Desibel. Ini hanyalah untuk pengetahuan awak lah, desibel. Ini sekolah menengah nanti kamu akan belajar lebih lanjut lah unit desibel. Okey, macam mana cara-cara kita boleh mengurangkan pencemaran bunyi? Macam mana nak kurangkan pencemaran bunyi? Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Perhatikan situasi di bawah. Okey. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Okey. Kalau kamu pernah tengok kapal terbang atau pernah naik kapal terbang, dekat bawah tu ada dia punya air traffic controller nama dia. Pengawal trafik udara, macam polis trafik lah. Dia akan pastikan kapal terbang ni bergerak mengikut landasan yang sepatutnya dan tidak berlanggar dengan kereta kapal terbang yang lain. Tapi dia kena pakai sebab bila kalau kamu pernah naik kapal terbang, tu kamu dengar bunyi tu pun tak cukup kuat, tapi bila enjin dia dah mula dihidupkan, pintu kapal terbang tu akan ditutup supaya kamu tak dengar. Tapi orang yang di bawah, di luar kapal terbang tu dengar dengan sangat kuat. Kalau dia tak pakai pelindung telinga ni, dia boleh mengakibatkan gegedang telinga dia pecah ataupun dia boleh menyebabkan dia pekak kecacatan kekal pada telinga dia. Jadi dia akan pakai pelindung telinga. Situasi kedua, penyerap bunyi. Cikgu cakap hari tu, cikgu cakap tadi, kalau kita nak pantulkan bunyi, kita kena pastikan bunyi yang kita keluarkan tu terkena pada permukaan yang keras, contohnya dinding kan. Dia akan menghasilkan pantulan dan akan menyebabkan bunyi lebih banyak. Tapi kalau kita nak kurangkan bunyi, kita kena guna penyerap bunyi, iaitu
seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi. Bunyi ni kan dalam bentuk getaran. Jadi bila dia bergerak, bila dia terkena permukaan yang lembut seperti permaidani, langsir, iaitu dua-dua ni adalah penyerap bunyi dan juga kita letak tingkap sebagai penghadang bunyi. Jadi bunyi tu tak boleh masuk ke dalam bilik awak. Bunyi, tengok contoh kat luar ni ada bunyi bising kan. Macam ni kamu hilangkan bunyi dia, kurangkan bunyi ni, kamu akan tutup tingkap supaya bunyi tu tak boleh bergerak masuk ke dalam rumah. Okey. Katakan kamu dengar lagi, kamu nak buat apa pula? Kamu akan tutup langsir tu permukaan langsir tu untuk menghalang bunyi, gelombang bunyi dari terus bergerak. Dan kamu nak pastikan bilik kamu ni tak dengar pula bunyi-bunyi yang banyak. Jadi kamu akan letak kapet, kamu gunakan contohnya kamu letak perabot. Bila ada banyak barang dalam rumah, permukaan tu yang keras macam dinding tu dah ada langsir kan, jadi dia akan kurang dipantulkan juga. Jadi kalau kita nak kurangkan bunyi, kita gunakan penyerap bunyi seperti permadani, langsir dan juga kita gunakan tingkap. Tingkap ni sebenarnya penghadang bunyi, dia akan halang bunyi tu. Tapi kalau bunyi tu terlalu kuat, tingkap tu sendiri akan menggetar dan hasilkan getaran lain yang akan meneruskan bunyi tu sampailah ke dalam bilik. Okey, setelah kita tengok gambar ni, di kawasan taman ni ada lori kat luar bising-bising, tapi orang yang kat dalam taman ni masih boleh relax, masih boleh bersembang kan. Kenapa? Sebab ada penyerap bunyi yang baik kat sini, iaitu pokok-pokok. Pokok-pokok ni adalah penghadang bunyi. Penghadang bunyi, contohnya bunyi tu nak sampai kat situ, dia akan berhenti kat situ lah. Yang menghadang dia, jadi terus sampai ke orang yang jogging kat sini. Dia adalah penyerap bunyi ataupun penghadang bunyi. Okey, kita refleksi sikit. Nanti kamu rajin kamu buatlah ni santasan alat muzik kita semula. Kita boleh buat gitar. Gitar ni kita hasilkan bunyi dengan memetik tali gitar ni, dan berlakulah getaran. Bila bergetar tali tu, maka bunyi dihasilkan. Okey, refleksi minda, bunyi dihasilkan oleh getaran, bunyi dihasilkan oleh getaran, bunyi dapat dihasilkan melalui cara tiupan, ketukan, petikan atau gesekan dan tepukan. Bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi boleh dipantulkan, contohnya fenomena gema, sonar dan ultrasonik. Faedah bunyi adalah untuk berkomunikasi, memberikan maklumat, memberikan isyarat dan juga bunyi boleh menghiburkan. Nombor 6, pencabaran bunyi boleh mengakibatkan sukar berkomunikasi. Kamu tak boleh berkomunikasi sebab ada bunyi yang bising. Tekanan emosi, kamu jadi stres kan. Sebab tu kalau kita nak tengok orang kita kalau nak beli rumah, ibu bapa kamu lah kalau nak beli rumah, semua orang akan cari tempat yang setenang mungkin, yang jauh daripada jalan raya, jauh daripada bunyi-bunyi kan. Jadi dia akan secara tidak langsung tidak mengganggu emosi penduduk yang membeli rumah di kawasan tersebut. Okey, pencemaran bunyi boleh menyebabkan gangguan ketenangan dan juga menyebabkan masalah pendengaran. Okey. Nombor 7, cara mengurangkan pencemaran bunyi adalah seperti yang berikut. Macam mana kurangkan pencemaran bunyi? Menggunakan pelindung telinga. Kedua, menggunakan penyerap bunyi. Contoh penyerap bunyi tadi, langsir, permaidani, tingkap, pokok, itu adalah penyerap bunyi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.